اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dan kita telah tiba pada hadis-hadis berkenaan tentang ibadah haji yang dilakukan oleh para sahabat Nabi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tiba pada riwayat 2937, dan kali ini nak banyak menceritakan berkenaan tentang perjalanan Haji Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita mula masuk pada hadis wifi merah hijau. Kejap. Okey. InsyaAllah kita akan mula masuk pada hadis-hadis berkenaan tentang riwayat Jabir radhiyallahu taala anhuma. Ahlan Fatimah Samsuddin, Safia Sapian, begitu juga yang berada dalam TikTok Asia Ahmad, MTD, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Riwayat 2937. Baca sanad dia dulu. Maka daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau berkata, aqbalna, kami telah datang, iaitu datang ke Mekah, muhillin, dalam keadaan berihram, ma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan pada sahabat pada awalnya mereka berniat ihram bihajjin mufrad, dengan niat ihram haji ifrad. Maksudnya mereka datang dengan niat haji semata-mata. Wa akbalat Aisyah, sementara Aisyah telah datang dengan niat umrah, kerana Aisyah dan para isteri Nabi mereka ingin untuk melakukan tamattu'. Hatta idza kunna bisarif, sehingga apabila kami telah tiba di tempat yang bernama Sarif, beberapa batu jaraknya daripada Mekah, araqat ay hadat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha telah datang haid. Hatta idza qadimna, maka apabila kami telah selesai, kami telah tiba di Mekah, tufna bil Ka'bah, maka kami telah melakukan tawaf di Baitullah, was Safa wal Marwah, dan kami telah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Maka semua orang, sama ada orang yang buat haji ifrad ataupun kiran ataupun tamattu', apabila mereka sampai, mereka akan melakukan tawaf. Orang yang buat tamattu', mereka melakukan tawaf haji dan umrah. Orang yang melakukan tamattu'. Sebentar, sekejap ada orang call.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tadi baca riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Maka kata Jabir radhiyallahu taala anhuma, apabila kami tiba di Mekah, maka kami telah tawaf di Baitullah. Maka orang yang datang dengan niat haji tamattu', maka tawaf tersebut adalah tawaf umrah mereka. Mereka akan tawaf umrah. Orang yang datang dengan niat haji kiran, maka mereka akan melakukan tawaf kudum. Sementara sa'i pula, maka orang yang buat tamattu', mereka akan melakukan sa'i umrah supaya mereka boleh keluar daripada ihram mereka. Sementara orang yang melakukan melakukan haji ifrad, maka mereka tidaklah ada tawaf. Tidaklah ada tawaf. Cuma daripada hadis ini, kerana disebut tentang mereka tidaklah ada sa'i, maka hadis ini ada menyebut sa'i. Sebab itu seseorang yang melakukan haji ifrad, dia boleh mentakdimkan, mengawalkan, mendahulukan sa'i haji mereka. Maka boleh buat sa'i haji awal. Lepas daripada tawaf kudum, maka boleh melakukan sa'i dulu. Nanti apabila pada 10 Zulhijjah, mereka datang melakukan tawaf ifadah sahaja. Mereka melakukan tawaf haji sahaja. Jelas ke jelas? Maka sebab itu disebut umum di sini tentang sa'i. Sebab orang yang tamattu', mereka buat sa'i umrah. Dan orang yang ifrad, mereka pun boleh buat sa'i. Mereka boleh buat sa'i haji kerana mereka mendahulukan, dibenarkan untuk mendahulukan sa'i lebih awal selepas daripada tawaf kudum. Tapi kalaulah dia nak buat kemudian, maka dia sekadar datang buat tawaf kudum. Mana tadi? Okey. Maka bila telah selesai, fa'amarana Rasulullah, maka Nabi SAW telah memerintahkan kami untuk kami bertahallul, kami keluar daripada ihram. Kita kena faham, beberapa kali kita dah baca, nanti banyak juga kita baca. Maka dalam hadis ni jelas, kata Jabir bin Abdullah, kami datang dengan niat haji. Haji apa? Jabir bin Abdullah punya riwayat. Mereka datang dengan niat haji ifrad. Okey. Aisyah tu kita faham, dia datang dengan niat tamattu', cuma tak sempat nak buat, maka suruh dia buat kiran. Nabi suruh dia buat kiran. Tapi Jabir ni, kebanyakan riwayat dia menyebut dia datang dengan niat haji ifrad. Tetapi Nabi suruh untuk tukarkan menjadi umrah. Nabi SAW suruh tukar untuk jadi umrah. Nabi SAW suruh tukar untuk menjadikan umrah. Maka bila Nabi SAW suruh tukar menjadi umrah, inilah permasalahan yang bakal kita baca. Membatalkan niat haji dan mengubahnya kepada umrah. Nanti kita akan baca. Pada zaman Nabi sahaja dibenarkan, kata Imam Syafi'i, selepas daripada itu tidak lagi dibenarkan. Maka ini adalah satu poin yang kita akan baca perbahasan tersebut. Persoalan yang kedua, kata para ulama hadis, kenapa Nabi SAW suruh para sahabat yang awalnya memang nak buat haji ifrad, namun kerana mereka tidak ada al-hadyu, binatang yang mereka bawa bersama daripada rumah untuk disembelih di tanah haram, maka Nabi suruh tukar menjadi niat umrah. Kenapa Nabi suruh buat begitu? Maka antara sebabnya, kata para ulama hadis ketika menerangkan hadis ini adalah kerana masyarakat Arab, mereka menganggap pada bulan-bulan haji tidak boleh buat umrah. Tak boleh. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, mereka anggap tak boleh buat umrah. Bahkan melakukan umrah pada waktu tersebut dikira berdosa. Maka Nabi SAW nak betulkan pemahaman tersebut. Sebab itu Nabi suruh mereka yang tidak membawa al-hadyu untuk mereka tukar niat kepada umrah, supaya mereka tidak lagi rasa bersalah bahawa umrah mereka pada bulan haji adalah berdosa. Sebab itu Nabi suruh buat begitu. Okey. Maka kata Jabir, maka Nabi SAW telah menyuruh kami ayyahillah, untuk keluar daripada ihram, mina, sebahagian daripada kami, man lam yakun ma'ahu adyun, orang yang tidak ada bersama dengan mereka binatang al-hadyu. Orang yang ada binatang al-hadyu, maka tak ada masalah. Nabi SAW suruh mereka teruskan dengan haji ifrad mereka ataupun kiran mereka.
Berkata Jabir, fakulna, maka kami pun mempersoalkan, maka kami pun bertanya, hillu maza? Maksudnya, apa yang dimaksudkan dengan Nabi keluar daripada ihram? Sebab sekarang ni kami datang dengan niat haji. Kenapa Nabi suruh keluar daripada ihram? Maka baginda pun bersabda, al-hillu kulluh, menjadi halal sepenuhnya. Menjadi halal sepenuhnya. Sebab itu, bila dah menjadi halal sepenuhnya, fawaqa'na nisa, kata Jabir, maka ada di antara kami yang telah menyetubuhi isteri-isteri mereka. Sebab dah keluar daripada ihram. Dia bukan ada tahlul awal ke bukan, tidak. Dia dah keluar sepenuhnya daripada ihram sebab Nabi telah suruh mereka buat umrah dulu kerana mereka tidak membawa binatang al-hadiyu. Dan kenapa Nabi suruh begitu? Kita telah sebut. Kerana Nabi nak menghilangkan kegusaran, salah faham bahawa melakukan umrah pada bulan haji daripada zaman masyarakat Arab Jahiliyah, mereka punya pemahaman bahawa ianya adalah berdosa. Nabi nak beritahu ianya adalah salah, maka Nabi SAW suruh mereka buat. Kalau tengok tu, kalau tengok Atiyah tu, kena jaga dia sejam setengah ni. Tuan tengok dia, seorang. Watatayyabna bitib, kerana kami telah keluar daripada ihram, maka kami telah memakai wangi-wangian. Walabisna thiyabana, dan kami telah memakai pakaian kebiasaan kami. Walaysa bainana wa baina Arafah, dan tidaklah jarak di antara kami dan hari Arafah, iaitu yang dimaksudkan hari Arafah di sini adalah 9 Zulhijjah ataupun 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, kecuali hanyalah 4 malam. Maksudnya tak jauh daripada hari Arafah, tapi Nabi suruh mereka keluar daripada, berubah daripada niat ihram haji kepada niat umrah dan keluar daripada umrah. Kemudian kata Jabir, summa ahlalna, kemudian kami telah berihram yaumat tarwiyah, pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah berapa? 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah dipanggil hari tarwiyah. 9 Zulhijjah dipanggil hari Arafah. 10 Zulhijjah dipanggil hari Nahar ataupun Idul Adha. 11, 12, 13 Zulhijjah dipanggil dengan hari Tashrik, hari-hari Tashrik. Allahumma salli ala Muhammad. Thumma dakhala Rasulullah, kemudian Nabi telah masuk bertemu dengan Aisyah. Fawajadaha tabki, maka Nabi telah mendapati Aisyah sedang menangis. Maka Nabi bertanya, ma sya'nuki, apakah masalah kamu wahai Aisyah, kenapa menangis? Berkata Aisyah, sya'ni, masalahku adalah anni qad hitu, bahawa sesungguhnya aku telah datang haid. Wa qad hallan nas, dalam keadaan telah selesai daripada ihram umrah, an-nas, orang ramai. Orang ramai yang buat tamattu', mereka telah selesai daripada ihram umrah wahai Rasulullah. Walam ahlil, namun aku belum lagi halal. Kenapa? Walam atuf bil baiti, kerana aku belum lagi bertawaf di Baitullah sebab dia tengah haid. Maka dia belum keluar lagi daripada ihram dan dah masuk hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Daripada zaman Nabi, maka 8 Zulhijjah, maka orang ramai akan mula bergerak ke Mina. 9 Zulhijjah barulah mereka bergerak ke Arafah. Maka orang dah mula tinggalkan Mekah. Tetapi Aisyah masih lagi berada dalam keadaan ihram kerana dia tidak selesai lagi ihram umrah dia, kerana dia ingin buat tamattu'. Kemudian kata Aisyah, "Wan-nasu yazhabuna ilal hajj al-an." Sementara orang ramai, mereka telah mula bergerak untuk menunaikan haji sekarang. Kerana 8 Zulhijjah, memang daripada zaman Nabi, orang ramai akan mula bergerak ke Mina. Walaupun haji itu hanya bermula 9, tapi 8 mereka telah mula bergerak ke Mina. Dan dipanggil hari Tarwiyah sebab pada 8 Zulhijjah inilah orang-orang haji pada zaman dulu mereka membawa air daripada Mekah. Sebab zaman dulu dekat Mekah, dekat Mina, Arafah, Muzdalifah mana ada air. Maka mereka mula mengisi air, membawa air. Sebab itu dipanggil Tarwiyah. Tarwiyah adalah hari di mana mereka mula melakukan persiapan haji. Mereka membawa air daripada Mekah ke Mina, Arafah, Muzdalifah dan seterusnya. Tapi Aisyah masih lagi berada dalam keadaan ihram umrah. Maka Nabi SAW pun pujuk Aisyah. Nabi bersabda, "Inna hadha amrun," sesungguhnya ini adalah suatu perkara, katabahullahu ala banati Adam, yang Allah telah tentukan ke atas para wanita.
Maksudnya haid bukan kamu sahaja wahai Aisyah, semua wanita yang lain juga datang haid. Faghtasili, maka mandilah kamu wahai Aisyah. Mandi apa? Iaitu mandi ihram haji. Maka Nabi kata mandi ihram supaya boleh berniat haji. Thumma ahilli bil hajj, kemudian berihramlah kamu dengan ihram haji. Fafa'alat, maka Aisyah telah melakukan. Wa waqafatil mawaqif, dan beliau telah berwukuf di tempat-tempat manasik. Maka beliau telah berwukuf di Arafah, beliau telah bermalam di Muzdalifah, beliau telah berada di Mina. Maka beliau telah dapat menyelesaikan semuanya. Sebab yang semua ni dia tidak syarat mesti suci daripada haid, tak syarat. Yang perlukan suci daripada haid hanyalah hanyalah tawaf dan solat sunat tawaf sahaja. Jelas ke jelas? Allahumma salli ala Muhammad. Kata Aisyah, hatta idza, tutup pintu, hatta idza taharat, sehingga apabila Aisyah telah suci daripada haid, tawafat bil Ka'bah, maka Aisyah telah bertawaf di Baitullah, was Safa wal Marwah, beliau melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Maksudnya beliau pun buat haji kiran dan beliau selesai tawaf dan juga sa'i. Okey, lihat pada baris yang kedua, 4, 5. Pelan sikit adik punya tu. Lihat pada baris yang kelima. Maka tadi kita nampak, maka Aisyah telah telah suci dan telah melakukan tawaf haji umrah dan sa'i haji umrah bergabung. Maksudnya satu sa'i dan satu tawaf cukup untuk haji dan umrah. Maka kata Imam Nawawi, hadza sarihun, maka kenyataan ini adalah jelas, fi anna umrataha, bahawa sesungguhnya umrah Aisyah lam tabtul, umrah tersebut yang beliau tidak sempat buat sebelum daripada beliau mulakan haji, umrah tersebut tidaklah terbatal. Walam takhruj minha, dan Aisyah pun tidak keluar daripada ihram umrah tersebut. Wa anna qawlahu, dan sabdaan Nabi yang kita baca pada hadis yang lain, Nabi suruh untuk dia tangguhkan umrah, maka maksudnya adalah muta'awwal ditafsirkan, iaitu Nabi SAW suruh gabungkan di antara ihram haji dan juga ihram umrah. Jelas ke jelas? Maka Nabi suruh dia melakukan haji apa? Daripada tamattu', Nabi suruh dia melakukan haji kiran. Okey, kemudian pada baris bawah itu kata Imam Nawawi, yustanbatu minhu thalath masail hasanah. Ada 3 permasalahan yang kita boleh belajar daripada hadis Aisyah ini. Sebenarnya banyak, tetapi 3 yang kita boleh belajar. Yang pertama, anna Aisyah kanat qarinah. Aisyah ketika mana dia tidak selesaikan ihram umrah dan Nabi suruh berihram haji, maka sebenarnya pada waktu itu dia telah melakukan haji kiran. Walam tabtul umrataha, tidak terbatal niat umrah dia, dan kemudian bakinya adalah amalan yang sama. Itu yang pertama. Kenapa? Kenapa adik? Sini Kak Abi. Panggil Halili jap. Tolong tengokkan je juga korang. Mungkin seorang boleh duduk belajar bawah ni. Tengok dia. Sejam setengah je. Saya pun tak tahu apa dia nak. Aliyah demam Okey. Aminah dengan Aisyah yang ngaji. Okey. Nak ngaji? Ya, boleh. Okey. Tak tahu apa dia nak tu. Cuba tengok. Atia nak apa? Okey. Minta maaf. Allah SWT Muhammad. Sebab saya kena jaga anak. Tapi saya tak jaga pun pelajar. Tolong. Bagi dia apa makan. Tapi dia nak makan tu. Wasaniyah. Permasalahan yang kedua yang kita boleh belajar daripada sini, kata Imam An-Nawawi, annal qarin yakfihi tawafun wahid wa sa'yun wahid. Orang yang melakukan haji kiran, apabila dia menggabungkan antara niat haji dan umrah, dia tidak perlu melakukan 2 tawaf ataupun 2 sa'i.
dia tak perlu melakukan berasingan untuk haji dan umrah, tak perlu. Seperti mana kisah Aisyah yang Nabi suruh daripada tamattu' berubah menjadi kiran, maka dia hanya melakukan satu tawaf dan satu sa'i. Dan inilah pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wathalisah, yang ketiga, anna sa'ya baina safa wal marwah yushtaratu wuku'uhu ba'da tawafin sahih wa mawdi'ud dalalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraha an tasna'a ma yasna'ul hajj ghairu tawaf bil baiti. Dan yang ketiga kita boleh ambil daripada sini adalah seseorang yang nak melakukan sa'i, dia mestilah melakukan sa'i setelah selesai tawaf. Tawaf selesai. Sebab itu Aisyah, walaupun Nabi berkata dengan dia, dia boleh melakukan amalan haji seperti biasa, namun kerana dia tak dapat buat tawaf, maka kita tak ada baca yang Aisyah ada buat sa'i dulu, kemudian baru tawaf, tidak. Maka orang yang nak buat sa'i, dia mestilah buat sa'i selepas daripada tawaf yang sahih. Walaupun contohnya sa'i haji boleh dibuat selepas tawaf kudum. Tapi ada tawaf. Apa pun tawaf mesti kena ada, apa pun sa'i mesti kena ada tawaf sebelum dia. Barulah boleh buat sa'i. Tak boleh. Seseorang itu dia tak boleh tawaf kerana uzur, dia mendahulukan sa'i dulu. Maka jawapannya adalah tidak boleh. Kemudian pada baris yang keempat daripada bawah, maka daripada sudut sirah, kata Imam An-Nawawi, wa'lam anna tuhra Aisyah hadzal madhkur kana yaum as-sabti wa huwa yaum an-nahri. Maka Aisyah menjadi bersuci pada 10 Zulhijjah, iaitu pada hari Sabtu, Wa kana btida' haidhiha, dan adalah permulaan haid Aisyah adalah disarif, iaitu pada hari Sabtu 3 Zulhijjah. Maka beliau uzur lebih kurang 7 hari, pada lebih kurang 7 hari. Dia menjadi uzur pada 3 Zulhijjah, sehari sebelum Nabi masuk ke Mekah. Nabi masuk ke Mekah 4, kita dah baca. Maka disarif, beliau uzur pada 3 Zulhijjah dan beliau suci pada 10 Zulhijjah ketika berada pada hari nahar 10 Zulhijjah ketika sedang melakukan amalan-amalan haji. Jelas ke jelas? Allahumma salli ala Muhammad. Mana tadi? Qala. Jumpa tak? Qad halalti. Okey. Maka Nabi SAW bila Aisyah telah selesai tawaf dan sa'i, yang mana satu tawaf dan satu sa'i untuk kedua-dua amalan haji dan umrah bagi orang yang melakukan haji kiran. Maka baginda pun bersabda kepada Aisyah, qad halalti, sungguh kamu telah keluar daripada ihram, min hajjiki, bagi ibadah haji dan juga ibadah umrah kamu, kedua-duanya dah selesai. Orang yang buat haji kiran, satu tawaf, satu sa'i, mencukupi untuk haji dan umrah. Maka daripada sini juga seperti Imam Nawawi sebut tadi, maka umrah dia tak terbatal. Umrahnya dimasukkan ke dalam haji menjadi haji kiran. Maka Aisyah berkata, wahai utusan Allah, inni ajidu fi nafsi, sesungguhnya aku mendapati perasaan tidak puas di dalam hatiku. Tidak puas tu dalam kurungan. Dia merasa tak puas dalam hati dia. Apakah yang menjadikan dia tak puas? Kerana kita dah baca dalam hadis yang lain, pada awalnya dia niat nak buat tamattu'. Maka orang yang buat tamattu' dia dapat melakukan tawaf 2 kali dan juga sa'i 2 kali. Satu umrah, satu haji. Tapi dia hanya dapat buat sekali. Sebab itu dia berkata, anni lam atuf bil baiti. Aku tidak dapat melakukan tawaf di Baitullah hatta hajajtu, sehinggalah aku telah menggabungkan umrahku dengan haji. Maka Nabi pun bersabda, fazhab, maka bawalah kakak kamu wahai Abdurrahman bin Abu Bakar. Fa'amirha, maka jadikanlah dia berniat ihram umrah daripada Tan'im. Wa dhalika lailatul hasabah, maka perjalanan Aisyah dan Abdurrahman bin Abu Bakar ke Tan'im adalah pada malam hasabah, iaitu siang harinya 13 Zulhijjah dan malam harinya dah mula masuk 14 Zulhijjah, yang merupakan malam yang terakhir Nabi SAW berada
di kawasan Mekah dan sekitarnya, Nabi bermalam di Muhassab, dan sebelum subuh Nabi dah bergerak pulang ke Madinah. Maka Nabi SAW suruh Aisyah untuk melakukan umrah pada malam tersebut. 2938 riwayat ni lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan, kita hanya akan baca bahasa Arab sahaja. Wa bi ilaihi qala hadatsani Muhammad bin Hatim wa Abdul Humaid qala bin Hatim haddatsana wa qala Abdun akhbarana Muhammad bin Bakr qala akhbarana Nujrayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah wa hiya tabki fadhakara bimithli hadits al-Laits ila akhirih wa lam yadhkur ma qabla hadha min hadits al-Laits. 2939 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha fi hajjati Nabiyillah, pada haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahallat bi umrah, beliau telah berihram dengan niat umrah. Maksudnya Aisyah bersama dengan para ummahatul mukminin yang lain, mereka telah berniat untuk melakukan haji tamattu'. Wasaqal hadis, dan baki hadis adalah lebih kurang sama, cuma dalam riwayat ini ada penambahan. Qala, berkata Jabir, wa kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan, seorang lelaki, sahla, yang bersikap lemah lembut. Sahla di sini bermaksud adalah pada baris yang kedua daripada bawah, ai sahlul khuluqi, karimus syama'ili, latifan muyassaran fil khuluq. Nabi SAW seorang yang lemah lembut akhlak dia. Nak apa? Aisyah nak apa? Atiyah nak apa? Sini ke Abi. Nak apa cerita dengan Abi? Umi tak ada, kejap lagi Umi datang. Nak apa? Nak makan? Nak? Ngantuk? Nak main miau? Nak miau? Tak nak miau? Nak apa? Baby fin. Nak baby fin? Tu, hai semua. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Nak apa? Umi tak ada. Abi ada kelas. Assalamualaikum. Nak main dengan kakak? Nak pergi kat kakak nak? Lepas tu ada kakak dalam tu. Ketuk je pintu tu. Kakak tengah ngaji. Pergi. Ketuk. Kata Assalamualaikum kakak. Allah, cakap Allah. Ni. Tu, kat situ je. Bawa dia seorang kat bilik tu, dia nak main dengan kakak dia. Cakap dengan Ustazah Ali ni. Orang yang tak ngaji boleh tak main dengan dia. Saat ngaji seorang-seorang je. Inilah jadi bila ayah jaga anak. Selalunya isteri saya yang jaga. Saya pun tak tahu apa dia nak. Okey. Mana tadi? Okey, sahla. Maka sahla di sini kata maksud Imam Nawawi adalah orang yang lemah lembut. Sebab itu Imam Nawawi sebut sahla ai sahlul khuluq, lemah lembut akhlaknya, lemah lembut sikapnya, baik budi pekertinya. Maka Nabi SAW, idza hawiyati syai'a, apabila Aisyah menginginkan sesuatu. Bila Aisyah nak sesuatu. Macam contoh tadi, Aisyah punya umrah dah selesai, kita dah baca. Umrah dia dah selesai sebab dia buat haji qiran. Dan Nabi pun nak balik ke Madinah malam tu. Nabi nak balik ke Madinah. Tiba-tiba Aisyah nak buat apa? Aisyah nak buat umrah pula. Dah nak balik ni. Kalaulah contoh kebiasaan orang mungkin marah. Dah lah cukup, haji dah selesai, umrah dah selesai, dah buat qiran, Allah dah mudahkan. Kenapa nak pergi susah payah nak buat umrah lagi? Dah nak balik dah pun, malam ni kita nak bergerak balik. Time ni lah nak buat umrah. Tapi kata Jabir, apa yang beliau belajar daripada Nabi, Nabi adalah rajulan sahla, orang yang baik akhlak baginda. Dan kenapa baginda baik akhlak? Maka Jabir terangkan, idza hawiyati syai'a, apabila Aisyah menginginkan sesuatu, taba'aha alaih, maka baginda akan menuruti Aisyah. Maka di sini kata Jabir, Nabi seorang suami apabila menuruti kehendak isterinya, maka itu bukanlah bererti dia geng takut bini. Bukan begitu. Seorang yang suami yang mengikuti kehendak isterinya. Cuma ni Imam Nawawi sebut di situ,
apakah yang boleh mengikuti isteri? Maka pada baris yang ketiga daripada bawah, syai'an, sesuatu la nuqsa fihi fid din, yang tidak membawa kekurangan pada agama, tak membawa kekurangan. Maka macam contoh Aisyah dah nak balik, Nabi nak balik ke Madinah dah malam tu. Sebab itu tiba-tiba Aisyah kata, wahai Rasulullah, semua orang dapat melakukan dua kali tawaf, 2 kali sa'i. Sebab kebanyakan isteri Nabi buat tamattu', tapi aku hanya dapat 1 je. Maka dia pun minta nak buat umrah lagi. Maka kata Jabir, Nabi turuti kehendak isteri. Idza hawiyati syai' taba'aha. Jagalah dia, jaga dekat bawah. Kalau dekat atas nanti ni dia cari Umi. Jaga dekat bawah. Tak payah kat bawah je ya. Tengok bawa mainan dia turun bawah. Jangan bawa dia naik atas. Okey. Maka daripada sini pengajaran bahawa seorang suami yang menuruti kehendak isterinya tanpa ada melanggar syariat dan seumpamanya, maka kata Jabir, ini adalah orang yang sahlah, lemah lembut dan baik akhlaknya. Maka Nabi layan kehendak Aisyah. Maka Aisyah kata nak buat umrah, padahal dah nak balik dah ni. Fa'arsalaha, maka Nabi telah mengutuskan Aisyah bersama dengan Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka Aisyah telah berihram bi umratin, dengan umrah minat Tan'im, daripada Tan'im. Qala Matar, berkata perawi yang bernama Matar, qala Abu Zubair, fakanat Aisyah idza hajjat, apabila Aisyah selepas daripada kewafatan Nabi melakukan haji, beliau akan melakukan benda yang sama yang beliau pernah buat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Aisyah akan buat haji kiran, dan setelah selesai haji kiran, walaupun tak perlu, Aisyah akan buat umrah secara berasingan daripada Tan'im. Sebab itulah kalau kita pergi Tan'im, masjid di Tan'im tempat miqat, maka dikenali sebagai Masjid Aisyah. Riwayat yang seterusnya 2940, baca sanad dia. Kuat sikit. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharajna ma Rasulillah, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhillina, berihram dengan ihram haji. Maksudnya ada sahabat yang beliau bukan macam Aisyah. Aisyah memang daripada awal berniat umrah kerana Aisyah nak buat tamattu'. Tetapi Jabir dan ada banyak lagi sahabat yang lain, mereka memang keluar dengan niat haji. Mereka nak buat ifrad. Ma'anan nisa, kami telah membawa bersama dengan kami isteri-isteri dan anak-anak kami. Falamma qadimna Makkah, apabila kami daripada sini juga dalil harus untuk membawa anak-anak dan isteri untuk haji. Cuma haji mereka tidaklah selesai untuk anak-anak. Anak-anak yang belum baligh, bila dia baligh, tuntutan haji dia barulah bermula. Maka haji yang dia buat sebelum baligh, maka pada waktu itu tidaklah diambil kira. Maka apabila kami telah tiba di Mekah, tufna bil baiti, kami telah tawaf di Baitullah, wa bis Safa wal Marwah, kami telah sa'i di antara Safa dan Marwah. Faqala lana Rasulullah, maka Nabi SAW telah bersabda kepada kami, man lam yakun ma'ahu hadiyun, barang siapa yang tidak membawa bersama dengannya binatang al-hadiyu, falyuhlil, maka hendaklah dia keluar daripada ihram. Maksudnya Nabi suruh siapa yang tak ada binatang al-hadiyu tak boleh buat ifrad. Nabi suruh untuk dia tukar niat daripada haji kepada niat umrah, dan dia mesti selesaikan umrah dan buat haji tamattu'. Jelas ke jelas? Maka ini nanti kita akan belajar, dipanggil faskhul haji, membatalkan ihram haji dan menukarkannya kepada niat umrah. Wa kafana tawaful awal baina saf, mana ni? Okey, minta tersilap. Maka Nabi bersabda, siapa yang tak bawa binatang walaupun asalnya nak berniat ifrad, maka dia mestilah berniat umrah dan menjadi haji tamattu'. Dan kita dah sebut kenapa Nabi suruh buat begini. Kenapa Nabi suruh tukar kepada niat umrah? Kenapa? Nabi nak batalkan kepercayaan masyarakat Arab daripada zaman jahiliyah bahawa berdosa orang yang melakukan umrah pada bulan haji.
mereka menganggap berdosa, maka Nabi nak batalkan kepercayaan tersebut. Maka Nabi suruh mereka untuk melakukan umrah, sebab itu mereka buat tamattu'. Qala, berkata Jabir, maka kami bertanya, ayyul hil, halal yang bagaimana? Maka baginda bersabda, al-hillu kulluh, orang yang telah selesai umrah, maka dia menjadi halal sepenuhnya. Dia boleh bersetubuh dengan isterinya, dia boleh untuk memakai wangi-wangian, dah tak ada pantang larang. Maka berkata Jabir, maka kami telah mendatangi isteri-isteri kami, walabisna thiyab, memakai pakaian biasa, wa misna tib, mengambil wangian, falamma kana yaumut tarwiyah, apabila tiba hari tarwiyah. Hari tarwiyah maksudnya adalah 8 Zulhijjah. Maka sebab itu orang yang buat tamattu' 8 Zulhijjah barulah dia berihram haji. Dia boleh buat 8 ataupun pagi 9 Zulhijjah. Selalunya orang akan berihram haji pada 8 Zulhijjah. Ahlalna, maka kami telah berihram dengan ihram haji. Wa kafana at-tawaful awal baina Safa wal Marwah. Dan untuk orang yang melakukan kiran, kena letak dalam kurungan. Untuk orang yang melakukan kiran, maka cukup bagi kami tawaf dan juga sa'i di antara Safa dan Marwah yang pertama. Maksudnya orang yang buat kiran cukup untuk dia melakukan 1 kali tawaf dan juga 1 kali sa'i. Kena letakkan dalam kurungan di situ. Wa kafana di sini adalah untuk orang yang melakukan kiran. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kelima 678, yakni al-qarin minna. Maksud daripada kenyataan ini bahawa cukup sekali tawaf dan sekali sa'i untuk haji dan umrah kedua-duanya bagi orang yang melakukan haji kiran. Wa ammal mutamatti, orang yang buat haji tamattu', fala budda lahu minas sa'i baina Safa wal Marwah fil haji ba'da ruju'ihi min Arafat wa ba'da tawafil ifadah. Sementara orang yang melakukan tamattu', dia mesti kena buat 2 kali. 2 kali tawaf dan juga 2 kali sa'i. Jelas ke jelas? Kemudian hadis ini ada penambahan berbanding hadis yang lain, iaitu Nabi menyuruh mereka untuk berkongsi pada seekor unta dan seekor lembu, kongsi 7 orang. Maka daripada sini yang kita lihat dalam korban ataupun dalam penyembelihan, seekor lembu dan unta boleh berkongsi seramai berapa orang? 7 orang. Maka Nabi SAW telah memerintahkan kami an-nashtarika, untuk kami berkongsi fil ibil, dalam penyembelihan unta, wal bakar, dalam penyembelihan lembu, kullu sab'ah, setiap 7 orang daripada kami, fi badanah, berkongsi 1 badanah. Apakah maksud badanah? Badanah pada baris yang kelima 6, 7, 8, 9, 10. Maka kata Imam An-Nawawi, al-badanah tutlaqu 'alal ba'iri wal baqarati wasyah. Al-badanah ini umum, merangkumi lembu, unta dan juga kambing. Kesemua itu dipanggil badanah. Namun pada kebanyakan waktu, kata Imam An-Nawawi, lakin ghalib isti'maliha fil ba'ir. Kebanyakannya digunakan pada unta. Unta dipanggil al-badanah. Okey tak Atiyah kat luar tu? Panggil dia masuk. Okey. 2941. Baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, amaran Nabi SAW telah memerintahkan kami, lamma ahlalna, apabila kami telah keluar daripada ihram, an-nuhrima, untuk kami berihram, idza tawajjahna ila Mina, sewaktu kami ingin bergerak ke Mina. Dan bilakah orang yang melakukan haji bergerak ke Mina? Iaitu pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Mereka bergerak ke Mina dulu sebelum mereka bergerak ke Arafah pada 9 Zulhijjah. Qala, berkata Jabir bin Abdullah, fa ahlalna minal abtah, maka kami telah berihram haji daripada abtah. Di sini ada 2 penjelasan yang kita nak belajar. Yang pertama, orang yang berada di Mekah, orang yang dah memang ada di Mekah, maka kalaulah dia nak buat umrah,
Maka dekat mana dia kena mikot? Dekat mana dia kena mikot? Kita dah belajar dah semalam. Nah, bagi adik. Umrah. Bukan haji. Aisyah Nabi suruh dia mikot kat mana? Tan'im. Adakah wajib mesti kena buat kat Tan'im? Korang tak pernah pergi umrah haji, sebab tu susah juga. Tapi sekadar tanya supaya betul-betul faham. Orang yang nak buat umrah, kan macam Aisyah nak buat umrah bila dah habis haji. Nabi suruh dia mikot umrah dekat mana? Adakah mesti kena buat kat Tan'im? Kena buat kat mana mikot? Apa perkataan betul dia yang kita dah belajar semalam? Apa perkataan betul dia? Lalu orang yang nak buat umrah dan dia dah memang ada kat Mekah, maka mikot dia dekat mana? Muka surat 795 pada baris yang ketiga. Pada baris yang kedua. Maka apa Imam Nawawi tulis di situ? Baris yang kedua. Apa baca bahasa Arab dia? Adnal hil. Maka orang yang nak buat umrah, maka dan dia memang ada kat Mekah, bukanlah dia datang daripada Malaysia. Orang yang nak buat umrah, maka mikot dia adalah adnal hil. Tanah halal yang paling berdekatan dengan dia. Maksudnya mana-mana boleh. Dia nak pergi tanah halal yang jauh pun boleh, tak ada masalah. Tapi paling kurang dia mestilah keluar ke tanah halal dulu. Maka dia boleh pergi Arafah, dia boleh pergi Hudaibiyah, dia boleh pergi Ji'ranah, dia boleh pergi Taif, dia boleh pergi mana-mana. Dia boleh keluar daripada tanah halal dan dia boleh masuk balik ke Mekah dengan niat umrah. Maka sekali lagi soalan ini diulang. Orang yang ada dekat Mekah dan memang ada kat Mekah, dia dah memang berada di Mekah, tak semestinya penduduk Mekah. Contohnya dia dah selesai satu umrah ataupun haji, dia nak buat umrah lagi dan memang ada kat Mekah. Maka dekat manakah mikot umrah bagi orang yang berada di Mekah? Mana mikot dia? Adnal hil. Mana-mana tanah halal yang berhampiran dengan dia. Tak kisahlah dia nak pergi Tan'im ke mana. Jelas ke jelas? Okey. Sekarang ni kita nak belajar mikot haji pula. Maka mikot haji ni, kata Imam An-Nawawi, daripada bawah baris yang kedua, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 7. 7. Maka kata Imam Nawawi, faqad yustadallu bihi man yujawwizu lil makki wal muqim biha al-ihramu bil haji min al-haram. Itu satu. Tapi itu bukan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Wa fil mas'alati wajhani li ashabina asahhuhuma la yajuzu an yuhrima bil haji illa min dakhil Makkah wa afdaluhu min babi dari. Maka kata Imam Nawawi, daripada hadis Jabir ini dan juga hadis-hadis yang lain bila kita belajar, maka mikot haji bukan mikot umrah. Mikot umrah kita dah selesai. Mikot umrah kena pergi ke tanah halal. Adnal hil. Jelas ke jelas ni? Okey. Mikot haji pula mesti daripada mana? La yajuzu. Tidak boleh seseorang itu untuk dia berihram dengan ihram haji kecuali min dakhil Mekah, daripada dalam Mekah, dan yang paling terbaik min babi darih, daripada pintu rumah dia. Bila dia nak keluar daripada rumah dia, ataupun kalau macam kita hotel, bila dia nak keluar daripada hotel dia, maka daripada situ dia dah berniat ihram haji. Kalau macam contoh jemaah tabung haji, selalunya dekat bas, maka akan dibimbing. Maka orang yang berihram haji, mikot dia adalah daripada mana dia nak bergerak menuju ke Mina. Sebab itu riwayat Jabir tadi nampak jelas. Kata Jabir, Nabi SAW telah memerintahkan kami ketika kami telah keluar daripada ihram umrah, an-nuhrima, untuk kami berihram haji, iza tawajjahna ila Mina, sewaktu kami nak bergerak ke Mina. Maka bila nak bergerak ke Mina pada 8 Zulhijjah,
ataupun sebahagian orang 9 Zulhijjah, maka dia hendaklah berihram haji. Daripada mana? Daripada mana-mana tempat yang dia berada. Paling afdal adalah daripada rumah dia, daripada hotel dia, daripada tempat tinggal dia, daripada mana dia berada. Jelas ke jelas? Okey, ini beza mikot haji dan mikot umrah bagi orang yang berada di dalam Mekah. Kalaulah orang tersebut berada di luar daripada mikot, maka semestinya kita dah belajar ihram haji dan umrahnya adalah daripada mikot. Okay, adik nak apa? Nak roti, nak roti. Nak biskut. Nak buah habislah. Tunggu Umi Mana Umi? Nak minum air sini. Air, nak air. Sini. Dah. Ni air. Bagi dia air. Nak main lukis-lukis? Bagi dia main lukis-lukis. Okey. Okey, cuma sekarang ni timbul persoalan kedua dalam hadis ni. Dalam hadis ni Jabir bin Abdullah, dia berihram haji daripada mana? Dia berihram haji daripada mana? Daripada Abtah. Dan Abtah ini adalah luar daripada kawasan tempat tinggal di Mekah. Maka sebab itu kita nampak ada dua penerangan di situ. Cuma kita nak ambil satu. Lagi satu nanti kamu boleh baca sendiri. Maka apa kata Imam Nawawi? Faman qala bisani, barang siapa yang berkata untuk orang yang berihram haji kena ihram daripada tempat tinggalnya pada baris yang sama tadi. Ihtajja bi hadis Jabir haja. Okey. Wa man qala bil awwal, pada baris yang bawah tu. Dan barang siapa yang mengatakan bahawa orang yang berihram haji mestilah berihram daripada rumahnya, maka kenapa Jabir bin Abdullah dia berihram daripada Abtah? Innama ahramu minal Abtah. Jumpa tak? Li'annahum kanu nazilina bih. Kerana Jabir dan teman-temannya, mereka memang memasang kemah. Mereka tinggal di Abtah. Maka sebab itu, mereka berihram daripada tempat tinggal mereka. Dan tempat tinggal mereka adalah Abtah. Jelas ke jelas? Riwayat 2942. Kuat sikit baca sanad dia. Maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, lam yatufin Nabi. Nabi SAW tidak melakukan tawaf. Wala ashabu dan para sahabat baginda. Di antara Safa dan Marwah dan juga tawaf. Kecuali hanya sekali. Maka sekali ini untuk siapa? Sebenarnya kata Imam Nawawi, ini adalah untuk orang yang melakukan haji kiran. Untuk orang yang melakukan haji kiran. Sebab itu kata Imam Nawawi, yakni Nabi wa man kana ma'ahu min ashabih, pada baris yang kelima daripada bawah, fahaulai lam yas'u baina Safa wal Marwah illa marrah wahidah. Maka mereka tidaklah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah kecuali sekali. Nabi kenapa buat sekali? Sebab Nabi buat haji apa? Kalau ikut pandangan kebanyakan para sahabat, Nabi buat haji apa? Ifrad. Ifrad perlu berapa kali sa'i? Ifrad perlu berapa kali sa'i? Sekali saja sebab dia hanya buat haji. Maka sebab itu Nabi hanya buat sekali sa'i. Sementara para sahabat yang pada waktu itu melakukan kiran, maka kiran berapa kali sa'i? Pun satu juga. Maka cuma tamatuk, mereka kena buat 2 kali sa'i dan dua kali tawaf, dan itu kita dah belajar daripada riwayat Aisyah sebelum ini. Terus baca. Zada. Terus 2943. Maka apa tu? Atiyah sini. Atiyah. Jangan bawa adik ni atas .
Aisyah, main kat bawah dengan adik. Adik sini hatian apa? Nak main tangga tak boleh. Sini. Sini Atiyah. Atiyah, sini. Atiyah, sini. Sini. Ngantuk, jom tidur. Tidur kat Abi, jom. Allah. Ngantuk Nak gini, nak pergi jalan-jalan nak? Nak? Ngantuk dah. Okey. Hadis berapa tadi? 1943. Okey, hadis ni panjang sikit. Okey, kita akan sambung nanti sebab atas Atiyah. Terima kasih banyak. Kita sambung balik korpus kan ni 10.37. Kita sambung balik. Umi habis korpus 11.30. Okey, kita sambung balik jam 11.30 insya-Allah. Nak melayan Atiyah ni. Okey, nak main? Ni jom main. Main dengan kakak-kakak. Kita sambung balik 11.30 insya-Allah.